إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Masjid Nurul Hijrah, adik-adik jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan segala syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, sihat tubuh badan kita, dapat kita hadir salat subuh berjamaah, dan kita ambil sedikit masa ruang waktu berada bersama dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, Taman Syurga. Dan pada pagi ini sebagaimana biasa kita baca kitab tafsir, ilmu berkaitan dengan tafsir Al-Quran, mentadabbur menghayati firman Allah, kalamullah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi berada dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, dan kitab rujukan tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh almarhum Allah yarham Buya Hamka rahimahullah. Dan pada pagi ini tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 250, dan huraiannya ada pada muka surat 254 ayat 61. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, pada pagi ini sambungan apa yang kita telah baca pada bulan lepas, iaitu masih lagi berkaitan dengan kisah Bani Israel ataupun bangsa Yahudi yang Allah Ta'ala ceritakan panjang lebar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi dakwah Nabi di Madinah, ketika mana berdepan dengan penduduk Madinah yang berbagai kaum, termasuklah Bani Israel dan Yahudi. Dan kita telah baca pada bulan-bulan sudah berbagai-bagai kezaliman, kesalahan, kedegilan, perangai buruk jahat Yahudi ini. Dan termasuk sambungannya pada pagi ini, bagaimana mereka ini diceritakan oleh Allah Ta'ala ketika mereka masih lagi berada di padang pasir. Padang pasir yang namanya Al-Tih. Dan mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah wahai Muhammad. Ingat di sini dengan makna mengambil pengajaran. Kamu kena ingat kisah ini dan ambillah pengajaran. Dan ayat ini dibaca kepada mad'u. Mad'u makna sasaran dakwah Nabi di Madinah, iaitu daripada kalangan bangsa Bani Israel. Apa benda nak kena ingat ketika mana puak-puakmu dulu, atuk-atukmu dulu, nenek-nenek moyangmu dulu zaman Nabi Musa pernah mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam
Wa id qultum ya Musa, wahai Musa. Dia panggil Musa macam tu je. Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan mereka ini tidak menghormati Nabi Musa alaihissalam dengan memanggil nama. Ya Musa, hei Musa. Berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sayang, yang kasih cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sirah para sahabat, tak ada seorang sahabat pun memanggil Muhammad, melainkan dipanggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa ya Habib Allah, wahai kekasih Allah. Itu panggilan hormat kepada Nabi yang diutuskan. Tapi tidak berlaku kepada bangsa Yahudi, Bani Israel, mereka panggil Musa je. Musa, dia kata. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Apa yang mereka nak mengadukan? Tuan-tuan boleh tengok apa ulasan Hamka muka surat 254. Hamka kata apa? Bawah sekali itu, perenggan bawah 254. Hamka kata ini ayat 61 ni juga menunjukkan kekecilan jiwa dan kemanjaan. Rupanya bangsa Yahudi ni jiwanya kecil, berjiwa kecil dan manja. Kalau ikut sembang memang hebat lah. Tak, kalau sembang, kalau orang muda-muda ini dia kata apa? Sembang kari. Pernah dengar? Sembang kari. Pasal apa awak pun tak tahu kenapa disebut sembang kari. Hebat sangat ni sembangnya. Tak, angkat diri tinggi sangat. Dan Yahudi dia rasa dia ni hebat. Mana-mana bangsa lain pada dia bukan manusia pun sampai darah tu. Dia katanya bangsa lain pada kita ni binatang. Bangsa lain pada puak kita ni halal darah. Hebat sembang. Tak, mengaku akan kehebatan, kegah-gahnya, hebatnya. Walhal dia di sisi Allah, kita akan jumpa lepas ni, daripada kalangan maghdubi alaihim bighadabin minallah, dimurka oleh Allah Ta'ala. Tapi kata Hamka, tengok Allah nak menunjukkan kekecilan jiwa, berjiwa kecil, tak kuat semangat dan manja. Faham tak manja tak? Sikit-sikit mengadu, sikit-sikit mengadu. Tak. Tidak ada ketahanan daya uji. Tidak ada jati diri yang kuat. Kalau saya boleh guna perkataan jati diri. Tengok, apabila berada di padang pasir kerana dihukum oleh Allah Ta'ala, dia mengadu benda yang remeh-temeh je pun. Bukan nak mengadu masalah besar. Bukan nak mengadu kat Nabi Musa kita ni, tak tersebarnya kalangan kita ni COVID-19, tak ada lah. Tak ada lah benda-benda tu. Zaman tu Allah tak uji lagi. Tapi dia mengadu apa dia? Lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, puak-puak kami ni udah tak tahan, dah duk makan satu jenis makanan je. Dia mengadu bab makan je pun. Bab makan je dia mengadu. Allahu Akbar. Tak. Maknanya betapa kecil jiwa mereka. Bahkan dia menggunakan perkataan ala ta'amin wahid. Ta'am makna makanan. Wahid, satu, takkan tak faham wahid. Malu kat budak pasti ni. Wahid. Bahkan wahid ni salah satu nama Allah Ta'ala. Asma'ul Husna 99. Salah satunya ialah Al-Wahid. Kawan-kawan kita pun ada nama Abdul Wahid, hamba kepada Wahid. Hamba kepada Allah yang Maha Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Di sini dia guna perkataan ta'ami wahid, satu jenis makanan, satu jenis je. Walhal berapa jenis Allah bagi ke dia? Lupa dah. Manna dan salwa. Kita dah baca lepas bulan-bulan sudah, Allah berikan kepada mereka makanan yang tak pernah diberinya kepada bangsa kaum lain. Bahkan ulama kata, sebahagian ulama mengatakan manna wassalwa ni makanan daripada syurga. Specialnya, istimewanya kan. Tapi dah jenis tak reti bersyukur. Dia kata satu jenis je, walhal dua jenis. Maka dia kata lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka telah diberi jaminan makanan yang baik. Makanan yang baik, kata Hamka. Hamka tulis muka surat 254. Manna wassalwa. Manna dan salwa. Manna ialah semanis madu, sejenis madu.
Tak sama macam madu kita hari ni. Cuma dari segi nak terjemuh bagi faham perkataan ataupun jenis makanan yang paling rapat dengan manna ni ialah madu. Walaupun tak sama. Allah bagi hal special pada mereka. Salwa ialah sejenis burung. Sejenis burung. Tak sama dengan puyuh. Cuma nak bagi paling dekat, aqrab. Nak bagi faham paling dekat jenis dia, spesies mana, jenis mana, macam puyuh, lebih kurang puyuh lah hari ni. Dan dagingnya sedap, lebih sedap daripada puyuh yang kita rasa hari ni. Freshnya, segarnya. Tapi mereka kata apa? Lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka tidak sabar. Mereka tak tahan dah. Dengan demikian mereka tidak usah lagi. Dengan demikian mereka tidak usah menyusahkan lagi makanan lain pada tanah kering dan tidak subur. Manna wassalwa ni mereka tak payah beli. Tak payah nak bela. Kita nak makan puyuh, tak kurang-kurang kena beli. Ataupun tak nak beli, bela. Bahkan diberikan kepada mereka secara percuma. Tak. Dan manna tu pun tak payah nak susah payah beli. Turun daripada langit. Sebahagian kitab-kitab tafsir sebut seperti embun. Embun pagi turun belakang rumah. Boleh pergi tengok belakang rumah, pokok belakang rumah. Tu dia bagi kat kita. Dia bagi kat Yahudi, dia tak bagi, Allah tak bagi kat kita. Kalau kita hari ni pagi-pagi buka pintu belakang tengok atas pokok belakang ada apa? Tak ada apa, ada daun kayu dah. Ada mana? Tak ada. Tidak diberikan kurniaan sebegitu kepada kita. Nah, mereka di padang pasir tu kurniaan yang amat-amat istimewa. 10 kurniaan. 10, saya dah baca ke belum? Ada 10 banyak. Nah, keistimewaan Bani salah satunya ialah diberikan kepada mereka manna wa salwa. Tapi bangsa yang tak reti bersyukur, mereka mengadu, "Hai Musa, lan nasbira, tak tahanlah kami ni ala ta'amin wahidin." Duk makan manna wa salwa, mereka tidak menghargai nikmat yang besar itu. Orang yang tak reti bersyukur ni ialah daripada ambil perangai Yahudi wal iyadzubillah. Tak reti bersyukur. Hak duk ada depan mata tu tak hargai, tak appreciate. Allah amat-amat murka. Waliyadzubillah. Jadi jadilah kita daripada kalangan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sebut? Fad'u lana. Dia mengadu pada Nabi Musa, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardi. Maka dia pun bagi tahu Musa, fad'u, maka wahai Musa, mu tolong mintalah. Fad'u makna seru, daripada perkataan ud'u. Ud'u daripada perkataan da'a. Da'a yad'u dakwah. Daripada perkataan itulah muncul perkataan dakwah. Dakwah makna ngajak, seru orang kepada agama. Itu dakwah. Kalau ngajak orang seru kepada benda-benda tak elok, dia panggil apa? Dia panggil da'iyah. Itu beza dia. Mengajak kepada kebenaran, dakwah. Ngajak ke masjid, dakwah. Kalau ngajak pergi karaoke, dakwah juga. Itu bukan dakwah tu. Itu da'iyah. Ngajak benda-benda baik, dakwah. Ngajak benda-benda buruk, da'iyah. Yang ni fad'u daripada perkataan da'a, yad'u da'watun, mengajak, menyeru, seruan dan ajakan. Maka kata puak-puak ni, "Hei Musa," dia panggil Musa je. "Mu serulah. Serulah Tuhanmu." Seru Tuhanmu makna minta. Rabbaka. Ini pun ulama kaji juga sebahagian dalam kitab-kitab tafsir. Perkataan Rabbaka ni menggambarkan kurang hajarnya Yahudi Bani Israel. Apa makna Rabbaka? Tuhanmu. Dia kata, "Mu minta lah dengan Tuhanmu tu." Maknanya Tuhanmu je Musa. Dia mengaku tak Tuhan dia? Dia tak mengaku Tuhan dia. Kalaulah dari segi adabnya, kalaulah dari segi orang beriman, orang yang rasa rendah diri kepada Allah Ta'ala, maka katalah kepada wahai Musa, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, memintalah kepada Allah, fad'allah. Bunyinya macam tu, tapi tak bunyi macam tu. Fad'allah, mintalah dengan Allah, tak minta. Ataupun fad'u lana rabbana. Rabbana.
Lafaz doa hak kita dak sebut tu Quran, Allah pun ajar banyak dalam Quran berapa patah Rabbana, berapa kali Rabbana, berapa jenis Rabbana doa hak kita diajar oleh Allah dalam Quran. Kita pun doa amal Rabbana atina fid dunya, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana, macam-macam Rabbana, beratus Rabbana dalam Quran. Apa makna Rabbana? Hai Tuhan yang menciptakan kami. Rabbana daripada perkataan Rabb, rububiyah. Bila kita kata Rabb tu Tuhan, maka automatik kita mengaku kita ni hamba. Yang di sini tak ada pada tu, ciri tu tak ada pada Bani Israel, ciri tu tak ada pada Yahudi. Dia kata Tuhanmu lah, minta dengan Tuhanmu. Fad'u lana rabbak. Kita tidak mengaku ketuhanan Allah Ta'ala, tidak mengaku kekerdilan diri dia. Kita bila kita sebut Rabbana, maka kita mengaku Allah tu Tuhan, automatik kita mengaku kita ni hamba, kita ni hina. Dan mengaku kita ni ialah amat-amat kerdil di sisi Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi. Sebab tu istighfar, sayyidul istighfar, apa kita kata penghulu istighfar. Istighfar minta ampun yang paling afdal Nabi ajar. Kalau boleh hafal lah, kalau boleh hafal, malulah kalau tak hafal. Nabi ajar, setara Nabi hak tak ada dosa tu hafal, baca, Nabi baca. Nabi tak ada dosa, tapi dibacanya istighfar yang paling afdal. Kita tiba-tiba kita dosa berlambak, kita tak hafal, kita tak baca. Dimulakan dengan apa? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, aku mengaku antamulah ya Allah rabbi, Tuhan aku. Membuat aku, membagi aku rezeki, melengkapkan penciptaan aku, mata ada, telinga ada, mulut ada, lidah ada, lengkap penciptaan aku. Itu makna Rabbi, Tuhanku. Kalau terjemah Tuhanku lah. Apa makna Rabbi? Tuhanku. Tapi tafsiran kepada Tuhanku ialah tafsiran kepada Rabbi itu banyak. Mula hak buat aku, mula hak jaga aku sampai aku hidup sekarang ni 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mula hak bagi rezeki kat aku, mula sekian itu macam-macam. Rabb, mula hak jaga aku, mula hak berikan kepada aku izin aku pijak bumimu, mu izin kat aku junjung langitmu, macam-macam. Rububiyahnya di situ. Tapi tak ada kepada bangsa terlaknat Yahudi, Bani Israel. Dia tak kata pun Rabbana, dia kata Tuhanmu je Musa. Mu minta lah dengan Tuhanmu tu. Wah hajarak. Inilah bangsa yang dikatakan sebagai bangsa terkutuk Yahudi, laknatullah. Akan tetapi mereka tidak tahan, kata Hamka muka surat 254, tak tahan. Lan nasbir. Nasbir daripada perkataan sabarlah. Tak sabar. Tak, mereka tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Lalu mereka minta apa dia? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Buat turunlah pada kami. Minta lah dengan Tuhanmu tu. Tak, bagi pada kami. Ni dia. Ni yang dikatakan lekeh ni. Ni yang dikatakan benda remeh sangat. Dia minta apa? Dia minta apa dia? Mim baqliha. Mintalah ya Allah. Mintalah hai Musa, minta dengan Tuhan. Berapa tu? 1, 2, 3, 5. 5 perkara. 5 benda dia minta. Gamaknya apa dia minta? Kita ingat kan minta hak hebat-hebat. Rupanya dia minta apa dia? Yang pertama baqliha, dia minta sayur. Baqlun makna sayur. Yang kedua dia minta qithaiha. Qithaiha makna timun. Tak, orang minta timun je pun. Minta sayur, minta timun. Timun tahu tak? Orang Perak tak ada masalah lah timun. Kalau orang Kelantan, timun ni 2 jenis. Timun apa? Timun batang dengan timun Cina. Anak saya dia balik Kelantan. Tak, dia minta dengan atuk dia. Atuk, dia tak panggil atuk lah, dia panggil Tok Abah. Tok Abah, nak tembikeh. Atuk dia kata, mu ni belagak lah. Mentang-mentang duduk di Perak, mu kata tembikeh. Orang Kelantan tak sebut tembikeh lah. Orang Kelantan sebut apa? Timun. Tak pasal-pasal kena marah kata dia. Sebab orang Kelantan sebut timun. Timun apa? Timun batang dalam nasi lemak tu. Atau lagi satu timun Cina. Timun Cina tu tembikeh lah. Tapi orang Perak tak ada masalah. Kalau kata timun, faham tak? Timun lah. Dia minta timun. Dia minta apa dia? Sayur. Yang pertama baqliha, sayur. Yang kedua qithaiha, timun. Yang ketiga wafumiha. Fumiha apa dia? Bawang putih. Minta bawang putih. Tahu bawang
Tambah kalau muslimat lagi lah tahu bawang, hari-hari duk membawang. Minta maaf le, gurau je. Gelak muslimin. Muslimin tak membawang Muslimat setuju tak? Setuju lah, mengaku pula. Takkan tak kenal bawang dah. Bahkan dalam WhatsApp ni ada WhatsApp geruk membawang. Astagfirullahaladzim. Geruk membawang, geruk mengumpat. Dah, duk tak tahulah. Bawang putih dia minta. Ada riwayat menyebut Nabi larang siapa-siapa makan bawang putih jangan dekat ke masjid kerana dia mengeluarkan bau. Itu dalam hadis dah. Siapa-siapa makan bawang putih jangan dekat ke masjid, ataupun nak makan boleh, jangan waktu dekat-dekat solat. Waktu yang hampir solat jangan makan. Sebab dia datang ke masjid, dia mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ni sebagai dosa. Ganggu orang lain ni dosa. Yang ni orang kita tak faham. Contoh parking. Saya nak sebut parking sebab aku baru je kena. Nak marah memang nak marah ni. Tak. Dia punyalah malah nak berjalan kaki, punya malah nak cari parking, dia parking belakang kita. Ada nombor apa tak letak, jadi menyusah orang. Kita nak keluar susah, kita ada urusan banyak hairnya, nak pergi tu, nak pergi ni, tak tahu. Yang jenis ni memang jenis tak mengaji lah. Kalau mengaji pun tak aman. Ini menyusahkan orang. Islam amat-amat benci kepada amalan-amalan menyusahkan orang. Islam agama yang mengajar permudahkan urusan orang, bukan yang menyusahkan orang lain. Jadi mengganggu orang, menyusah orang ni amat-amat dilarang. Nabi kata, mu makan bawang jangan mari ke masjid. Zaman Nabi bawang lah. Zaman hari ni tak berani. Zaman hari ni petai. Petai. Ada lagi hak teruk pada petai, rokok. Kenapa tak berani nak sebut rokok? Bukankah rokok mengeluarkan bau? Zaman hari ni rokok le. Tak. Kadang-kadang orang komat rokok dekat tangan lagi. Orang komat dah. Dia pun mari Allahu Akbar sebelah kita. Belakang parang sungguh. Tak, dengan baunya. Minta maaf lah siapa-siapa isap rokok dah. Jadi 2, 3, berapa dah? Sayur, timun. Yang ketiga bawang putih. Yang keempat wa'adasiha, kacang. Kacang je. Kacang. Dia minta kacang yang adas dalam kacang adas. Wallahu alam, saya tak pastilah kacang adas ni apa ke benda. Kacang tanah aku kenal lah. Kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang dal kenal lah. Tapi kacang adas tak tahu saya. Kenal kan muslimat? Ataupun ia bahasa Indonesia. Kacang adas. Dia minta ke kacang untuk dimakan. Dan yang terakhir, yang kelima, wabasaliha. Dia minta bawang merah. Bawang merah minta. Punya remeh. Ibarat kata macam ni lah, ketika mana mereka dihukum oleh Allah, mereka dihukum oleh Allah dengan berbagai-bagai perangai jahat, berbagai benda zalim, dihukum duduk di padang pasir 40 tahun, mereka sepatutnya sabar menjalani hukuman tersebut supaya Allah ampunkan mereka. Tapi rupa-rupanya tak sabar, minta duk teringat benda-benda hak remeh tu. Ibarat kata orang yang tengah duk nazak ni, sepatutnya orang tengah nazak dia sebut apa? Dia sebut la ilaha illallah. Tapi dimintanya nak rokok lagi tengah-tengah nazak. Tak, dia sebut nama gawe lama lagi tengah-tengah nazak. Gawe apa gawe? Kekasih lama lagi tak. Duk sebut nama janda tu, sebut nama janda ni, duk minta nak rokok. Benda remeh ketika mana kamu berdepan dengan nazak sakaratul maut. Waliyadzubillah. Ketika berdepan dengan nazak sakaratul maut, dia hanya menyebut sepatutnya la ilaha illallah. Orang hak datang ziarah dia, saudara dia, suami dia, isteri dia, anak-anak dia, apa dia perkataan hak paling afdal untuk diajarnya? Nabi kata laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkanlah si hak nazak tu. Ini makna talqin sebenar. Talqin yang sahih ialah ketika nazak, bukan dikubur. Yang sahih lah, yang dikubur tu tak berapa sahih, itu khilaf ulama. Yang ni ulama tak khilaf, ulama ijma' sepakat. Talqin yang sahih ialah ketika berada di sisi orang nazak sakaratul maut. Apa benda nak sebut? Laqinu, mutalqinkan dia la ilaha illallah. Ayah kalau anak lah, kalau isteri abang, kalau suami darling, panggil darling lagi.
Tak, apa-apa tak kisahlah. Sebutlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang tengah nazak ni umpama dia lemah, tak tahu nak bergantung pada apa. Kata ulama, orang tengah nazak ni seumpama orang tengah lemah. Dah, nak tenggelam dah. Air duduk sini, air melebihi ni hidung. Nak bergantung pada apa? Ketika itulah jumpa batang kayu pun batang kayu lah. Jumpa selipar Jepun pun selipar Jepun lah. Walhal selipar Jepun tak boleh selamatkan dia. Sebab apa? Terdesak, desperate. Tak, begitulah ketika nazak. Maka kita permudahkan, moga Allah permudahkan kita dan banyakkan baca doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka kalaulah suami dia ataupun siapa-siapa berada di sisi dia, isteri dia, anak dia, ayah dia, mak dia ke, abang adik dia ke, keluarga dia ke, waris-waris dia ke, la ilaha illallah, maka mempermudahkan dia. Dalam riwayat lain sebut baca Yasin, baca Yasin. Pak mana baca Yasin, baca Yasin, sebab dalam surah Yasin banyak ayat-ayat rahmah, ayat-ayat rahmah, ayat-ayat turun rahmah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayat-ayat turun rahmah tu, salam, sejahtera, selamat, moga-moga baca Yasin selamatlah si mati, si nazak tu, hak tengah nazak tu. Tu dia. Jadi dia tiba-tiba minta benda remeh, naudzubillah. Ketika itulah nak minta rokoknya, nak semua, naudzubillah. Melainkan ketika itu dia kena sebut la ilaha illallah. Iblis setan duk kacau dia. Iblis kata, mu matilah Yahudi, mati dalam Yahudi. Lepok mu dulu mati Yahudi. Setan kata apa? Mu mati dalam Nasrani lah. Mak mu dulu mati dalam Kristian. Punyalah bohongnya. Bila masa pula mak ayah kita mati dalam kafir, naudzubillah. Tapi inilah kerja iblis, setan menyesatkan manusia. Remeh sangat. Tiba-tiba kalau dia tengah tu minta benda remeh, macam Yahudi inilah. Ketika dihukum di padang pasir 40 tahun, Allah bagi mereka kurniaan, anugerah, manna wasalwa, tiba-tiba minta kacang, minta bawang, minta sayur, minta timun. Tengok apa jawapan Nabi Musa. Reaksi, respon Nabi Musa menggambarkan hak mu minta tu memang lekeh sangatlah, memang remeh. Apa jawapan Nabi Musa? Qala, maka telah berkata Nabi Musa alaihi salam, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdiluna, mu pok-pokmu ni kan, tegamaklah pok-pokmu, tak pernah sabarlah pok-pokmu. Tastabdil, mu tukar. Tastabdil daripada perkataan istabdil. Atastabdiluna, atastabdil asal dia perkataan Istabdil daripada perkataan badil daripada perkataan badal. Tuan-tuan pernah dengar perkataan badal haji? Badal makna ganti. Badal haji, orang meninggal dia tak sempat haji. Contoh arwah ayah saya lah, arwah ayah meninggal tak sempat haji, maka dibadalkan oleh anak dia lah. Anak-anak waris-waris badal haji, sebab si mati telah pergi tanpa sempat menunaikan haji, maka ada ibadah badal haji. Badal makna ganti. Ganti dia ni bukan haji dia pun, dia ganti si mati yang tak sempat tadi. Badal haji makna ganti haji. Badal yabdil tabdil. Maka Nabi Musa kata atas tabdil, mu nak ganti. Tegamuk mu minta ganti, mu minta tukar. Alladhi huwa adna, mu minta hak mahal tadi ditukar dengan yang remeh, yang murah. Adna makna rendah. Makna banyak adna ni daripada perkataan dunia. Dana yadnu dunia. Dunia ni barang rendah, barang murah. Dunia ni hina, barang murah, barang rendah. Yang mulianya akhirat, syurga Allah Ta'ala. Siapa kejar dunia, dia kejar benda yang hina. Siapa letak dunia dalam hati, dia meletak benda yang kotor, hina dalam hati. Orang beriman dalam hati dia akhirat, dunia kat tangan je pun. Jadi perkataan adna banyak makna. Hina pun ya, remeh pun ya, murah pun ya, rendah pun ya. Jadi Nabi Musa kata apa? Atastabdiluna alladhi huwa adna. Hamka pun ada ulah ni tak? Mendengar permintaan yang menunjukkan jiwa kecil dan kerdil itu, muka surat 255. Maka Nabi Musa menjawab, adakah hendak kamu tukar dengan yang amat hina dengan barang yang amat baik? Mu minta tadi barang murah, barang remeh. Dalam buku ni dia terjemah hina. Saya kurang setujulah terjemah benda hina. Sebab tadi tu
bawang tu semua tu rezeki, makanan. Tak sedaplah kita kata hina tak. Tapi dah itu terjemah dia, kita boleh tukar barang hina kepada barang yang murah, yang remeh. Sebab kita diajar adab, kita tidak boleh menghina makanan, tak boleh menghina rezeki. Bawang ke, kacang ke, sayur, timun apa tadi, dia tetap makanan yang rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi tak berapa sedap kalau nak kata itu benda yang hina. Terjemahan yang ada dalam buku lain, saya tak bawa, ialah benda murah, benda remeh, yang nilainya berbanding dengan mana dan salwa. Tapi hak jenis buta mata, buta hati tak reti nak menilai. Betul tak? Jenis buta mata, buta hati tak reti nak menilai. Maka kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Puak-puakmu ni pelik sungguh. Tak tergamuk mu minta tukar benda yang Allah bagi padamu, kurniaan anugerah tu memang khair. Khair makna the best, terbaik. Orang yang buta hati ni dia tak nampak benda tu khair, benda tu terbaik. Kalau ada depan kita Quran, undang-undang Quran, hukum Quran itu the best, itu terbaik, nak ambil juga undang-undang manusia. Betul tak? Sebab apa? Buta hati. Macam Yahudi lah. Depan mata dia manna, depan mata dia salwa, khair. Nabi Musa kata huwa khair. Khair makna the best, terbaik. Tiba-tiba mu minta juga hak adna, hak murah, hak remeh, hak rendah nilainya. Betul Mesra. Kalau macam tu Nabi Musa kata apa? Mu baliklah ke Mesir. Itu gambarannya. Sebab benda hak mu minta tadi kat Mesir berlambak. Sebahagian ulama mentafsirkan Misran di sini dengan makna balik ke kota Mesir. Tempat mereka melakukan berbagai-bagai kesalahan lah. Ketika mana zaman Nabi Fir'aun. Bukankah Fir'aun di Mesir? Seolah-olah mu ingat mu nak kembali ke zaman hina mu dulu bertuhankan Fir'aun. Benda tu berlambak zaman Fir'aun. Benda tu hak mu makan remeh sangatlah. Bawang putih, bawang merah, kacang, sayur, timun tadi. Tiba-tiba mu minta benda tu. Mu teringat balik ke kenangan lama masa sedangkan ketika itu kamu sungguh-sungguh hina, amat-amat hina kerana diperbudakkan oleh Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, puak-puakmu duk sembah, puak-puakmu duk kata dia Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, merintah dengan zalim, puak-puakmu duk ngangguk, ya Tuhan Fir'aun Tuhan. Ihbitu Misra. Misra dengan dua cara baca. Ini ilmu qiraat lah, ilmu qiraat. Kalau kita baca Rasam Uthmani Misran, tanwin. Adapun dalam qiraat lain, sebahagian ulama mengata baca Misra tanpa tanwin. Boleh juga baca dua-dua sekali. Misran pun boleh, Misra pun boleh. Kalau baca Misra tanpa tanwin, maka ia bermakna pergilah kamu balik ke Mesir. Kalau tak ada tanwin lah, ihbitu Misra, makna balik ke Mesir. Mesir tempat yang satu ketika dulu mereka berada di Mesir pada zaman pemerintahan Fir'aun laknatullah. Tapi di sini baca Misran dengan makna, dengan terjemahan, dengan tafsiran, pergi ke pekan-pekan, kota-kota besar, kedai-kedai berlambak hak jual bawang putih tadi. Dah setakat mu nak benda-benda tu. Sedangkan sekarang kamu ditarbiah oleh Allah Ta'ala. Proses kamu sekarang, fasa kamu sekarang ialah fasa kamu ditarbiah, dihukum sabar, duduk sini nak ampunkan dosa-dosamu dulu di padang pasir. Tak sabar juga, maka pokok ni waduribat alaihimudz zillah, maka Allah kata telah ditimpakan kepada mereka zillah wal maskanah, mereka ditimpakan ke atas mereka az-zillatu dengan makna kehinaan, wal maskanatu dengan makna kerendahan, rendahnya nilai dia di sisi Allah Ta'ala, hina. Az-zillah makna hina. Jadi dalam ayat ni Allah menggambarkan hakikatnya bangsa ini bangsa yang hina. Az-zillah makna hina. Tadi baru je kita salat subuh, kita tak perasan kita sebut perkataan zillah. Perasan tak? Celah mana kita sebut perkataan az-zillah dalam doa kunut tadi. Kita kata apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu. Yadhillu daripada perkataan zillah. Perkataan sama.
Yadhillu daripada perkataan zillah. Zalla yadhillu zillatun. Zillah makna kehinaan. Pagi-pagi kita angkat tangan, ya Allah, innahu la yadhillu man walaita. Innahu la yadhillu, ya Allah, kami yakin, ya Allah, tidak akan hina sesiapa yang berwalikan kamu, ya Allah. Tu ikrar kita pagi-pagi subuh, walaupun benda tu sunat. Kita mazhab Syafi'i sunat ab'ad. Kalau terlupa sampai peringkat kena sujud sahwi. Mazhab kita Syafi'i lah. Nak cakap besarnya nilai bacaan tu pagi-pagi. Innahu la yadhillu man walaita, ya Allah, kami yakin, ya Allah, selagi mana kami berwalikan kamu. Apa makna berwalikan Allah? Berwalikan kamu makna kata berwalikan Allah, berwalikan kamu, ya Allah, berlindung dengan kamu, ya Allah. Kami jadikan engkau wali, ya Allah. Wali makna pelindung, ya Allah. Yang menjaga kami, yang kami taat pada kamu, kami ikut agama kamu, dan engkaulah pelindung kami. La yadhillu, Allah takkan hina kita selama-lamanya. Sebagaimana Allah menggunakan perkataan zillah kepada siapa tadi? Yahudi Bani Israel. Sebab apa? Sebab Yahudi Bani Israel ini tak berwalikan Allah. Macam mana nak berwalikan Allah? Tuhan pun dia tak kata Rabbana, dia sebut Tuhanmu. Orang yang tidak berwalikan Allah Ta'ala, diajar kepada kita berwalikan Allah. Walikan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali kepada orang beriman. Allah melindung orang beriman. Allah pelindung kepada orang beriman. Maka kita pegang waktu pagi-pagi kita sebut, insya-Allah kita ada kemuliaan di sisi Allah. Yahudi tak? Yahudi ni Allah kata duribat alaihimudz zillah, ditimpakan kepada mereka kehinaan, hina dinanya, wal maskanah, rendah nilainya, rendah dia punya statusnya, rendah dia punya levelnya, martabatnya, yang asalnya Allah muliakan, tapi dah perangai rupa ini dia jatuh, dia jadi hina. Kita dah jumpa ayat sebelum ni kan, Allah kata faddalnahum, kami lebihkan mereka. Lebihkan mereka dari segi apa? Dari segi sejarahnya. Asalnya nabi-nabi ni pok-pok dema ramai. Hebatnya dema ni. Allah lebihkan mereka. Diberikan manna wassalwa, Allah lebihkan mereka. Diselamatkan daripada Firaun ketika mana mereka mengikut Nabi Musa. Tapi tak lama. Maknanya daripada asal kelebihan ada kelebihan, tiba-tiba Allah kata duribat alaihimudz zillah, timpa kehinaan kerana mereka tidak menghargai anugerah Allah kepada mereka. Allah pilih mereka ni umat daripada kalangan mereka lah nabi-nabi, beratus orang nabi, tapi mereka bunuh nabi. Maka daripada kemuliaan menjadi zillah. Sebab tu kunut tadi, kalau kita faham apa kita baca, kita kata hak mana berwalikan Allah mulia. Wala ya'izzu man adait. Kena sambunglah kunut tu, jangan berhenti kat situ. Wala ya'izzu man adaita, dan Allah tidak akan memuliakan siapa hak cari balah dengan Allah. Man adaita, apa makna man adait? Siapa-siapa cari pasar dengan Allah, siapa-siapa bermusuh dengan Allah, maka mu takkan mulia, takkan menang pun. Boleh menang ke lawan Tuhan? Boleh menang ke lawan Tuhan? Tak boleh. Tak, betul. Wala ya'izzu man adaita, ya Allah, kami yakin, ya Allah, hak mana lawanmu, hak mana duk kutukmu, hak mana duk hina agamamu, hak mana duk hina kekasihmu Rasulullah, hak mana duk hina kalammu Al-Quran, la ya'izzu, tidak akan dimuliakan, hinalah di sisi Allah Ta'ala. Habis itu siapa hak mulianya? Hak mulianya man walid wala yadhillu man walid. Hak mulia takkan hina selama mana dia bergantung sebagaimu kepadamu, kepada agamamu, walinya Allah Ta'ala. Jadi orang Islam ni, kalau dia menghargai agama hak ada pada dia, maka dia sentiasa mulia. Sebab tu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni kaum, kita ni puak-puak yang Allah muliakan kita dengan Islam. Setakat Melayu tak mulia, tak ke mana pun Melayu. Setakat Melayu ni tak ke mana pun. Tak mulia dengan Melayumu, tak mulia dengan kayamu, tak mulia dengan pangkatmu, tak mulia dengan apa sahaja hak barang-barang artificial, orang putih kata. Barang-barang artificial ni, barang-barang tiruan ni, barang-barang yang tak ada nilai ni. Barang-barang hak sementara ni. Tetapi mulianya dengan agama, dengan iman, dengan akidah.
Nahnu qaum, kata Umar Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita bangsa umat kaum yang Allah muliakan kerana Islam. Selama mana kita pegang Islam, bila kita tinggalkan Islam, hinalah dia. Tolak Islam, lawan Islam, dihina sebagaimana Allah menghina dalam ayat ini bangsa Israel, Bani Israel dan Yahudi. Baik. Udah cerah ni kena berhenti tak? Kalau ikut SOP setengah jam je. Udah lebih setengah jam tu tak? Wahba kita biarlah. Wahba'u bighadabin minallah. Dan Allah pun isytiharlah secara rasminya dalam ayat 61 ni. Secara rasminya Allah isytihar. Waba'un bighadabin minallah. Kamu bangsa terlaknat. Ghadab maknanya murka. Dan bighadabin. Ghadabin ni kita dah ulang-ulang dalam Al-Fatihah tu. Ghairil maghdubi. Kataan sama. Ghadab. Ghadab tu maghdub kataan sama. Ada huruf ghin, ada huruf dad. Maghdubi makna yang dimurka. Ghadabin kemurkaan. Siapa hak dapat kemurkaan? Yahudi, laknatullah, Bani Israel. Allah isytihar, puak-puakmu ni dah melampau sangat dah, maka kamu ditimpa kemurkaan Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah cerita sebab. Sebabnya apa dia? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Tak, tu ada hamka ulas panjang, saya tak baca semualah. Muka surat 255 tu, muka surat 255 perenggan bawah tu, itulah ulasan hamka. Tak, mereka meninggalkan perjuangan, mereka jadi hina. Elok je ikut Nabi Musa, tak tahan. Sebab makan je pun tak tahan, udah meninggalkan Nabi Musa. Elok je ikut Nabi Musa duk pergi beruzlah 40 hari. 40 hari, 40 malam, mudah mereka tak tahan. Mereka duk ikut Samiri, mereka sembah lembu, patung lembu, macam-macam kezaliman mereka. Maka Allah kata, yakfuruna bi ayatillah. Antaranya mereka kufur dengan ayat Allah. Mereka mengubah Taurat. Nabi Musa kan ada kitab. Apa nama kitab Nabi Musa? Taurat. Mereka ubah. Hak mana mereka tengok, hak mana berkenan, ambil. Hak tak berkenan, mereka buang. Diubah-ubahnya ni firman Allah, tak buang ayat Allah, letak ayat dia, lalu dia kata tu ayat dia ini celaka punya orang. Yakfuru nabi ayatillah. Yang kedua, wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Dan dalam riwayat sebut, para ulama sebut berapa ramai mereka bunuh nabi? Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 10, bukan 100, 300 orang nabi yang dibunuh oleh bangsa terlaknat ini, Yahudi, laknatullah. Bunuh seorang pun dosa tak? Kalau bunuh orang biasa pun seorang. Kalau bunuh orang biasa seorang, berdosa dah. Besar dosanya. Apatah lagi mereka ni bunuh Nabi. Seorang pun. Kalau seorang Nabi dibunuh, besar dah. Apatah lagi 300 orang mereka bunuh Nabi. Termasuk Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam yang termasuk dalam 25 tu. 25 Nabi dan Rasul yang dibunuh. Yahya alaihissalam, Zakaria alaihissalam dibunuh oleh Yahudi, laknatullah. Tak berani lagi nak kata dia ni bangsa terlaknat. Allah pun sebut ghadab, maka itulah bangsa yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itulah kata Allah, kerana mereka derhaka. Asaw makna derhaka. Asaw ni daripada perkataan asa ya'si, ya'si maksiat. Orang Melayu sebut maksiat. Maksiat makna derhaka, menderhaka, melawan perintah Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampau batas. Melampau batas mereka. Waktu kita heranlah macam manalah kan bulan lepas UAE dengan Bahrain boleh iktiraf. Allahu Akbar. Dia tak baca ke ayat-ayat ni? Kita kata puak-puak Arab ni bahasa Arab dia lebih power lah daripada kita. Betul tak? Bahasa Arab dia orang Arab, UAE, Bahrain, baca Quran faham tapi dah buta hati. Bahasa dia ni. Tak payah buka tafsir Azhar, tak apa. Kita ni hak Melayu ni buka lah tafsir Azhar, tafsir pimpinan Ar-Rahman, nak faham, nak kaji, dia tak. Tapi dia jadi buta hati. Dia boleh iktiraf Yahudi, laknatullah, Israel sebagai menteraikan perjanjian dan mengkhianati Palestin. Itulah Arab, UAE, Bahrain, dan 2 lagi apa? Hak lebih awal daripada 2 ni, Jordan dan Mesir. Jordan, Mesir, Bahrain, UAE. Ini semua Arab munafik negara ni. Minta maaf lah, ada tu Arab ke kat sini? Aku peduli apa? Tak, ada keturunan Arab sini. Keturunan Arab sini keturunan Nabi, insya-Allah. Tapi keturunan Allah sebut ni, Quran sebut al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa.
Arak-arak Badui ni, arak-arak hak jenis ni memang amat-amat hebat dia punya kufran wa nifaqa. Kufran wa nifaqa. Allah ganding dalam satu ayat, maka kita tak pelik lah. Allah gandingkan dalam surah At-Taubah, kufran wa nifaqa. Kufurnya, menapiknya puak-puak ni. Hak paling hebat kufur, hak paling hebat menapik Al-A'rab, puak-puak Arab rasanya dia menilah kot. Bahrain, UAE, Mesir, Jordan, pemimpin-pemimpin Arab yang tak ada jiwa Islam ni, dia tanda tangan iktiraf Israel. Kita Malaysia ada, kita tak terima Israel sebab tu kita tak ada hubungan diplomatik dengan mereka. Pasport kita tak boleh sampai ke Israel. Sebab kita tak anggap, bukan negara pun, tu penyamun, penjajah, bukan negara. Tiba-tiba dia boleh terima orang-orang macam ni, dianggap sebagai negara yang sah. Waliyadzubillah, kita ni sudah sampai ke hujung-hujung zaman sangat dah. Hampir-hampir dah tu. Dah. Jadi pakat-pakat muhasabah, kita kenal perangai Yahudi Israel. Perangai Yahudi ni moga-moga kita tak ambil perangai mereka. Wallahu alam bisawab. Cukup setakat tu, kita sambung pada bulan hadapan, hari Sabtu minggu yang kedua. Kita tengok pula ayat 62. Ayat 62 ni bagaimana cerita yang berkaitan dengan fahaman liberal. Insya-Allah bulan hadapan kita tengok ayat 62. Ayat 62 ada kena-mengena dengan isu liberalism, insya-Allah. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafaran suratul Asr.